innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 70, baris atas sekali. Muka surat 70, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu seperti cemeti yang menghalau ia takut akan hamba kepada tuah akhirah, keuntungan pada hari akhirah. Tetapi tiada sayugia, tiada sepatutnya bahawa berlebih-lebihan ia takut. Tetapi tiada sayugia bahawa berlebih-lebihan ia takut hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana yang demikian itu, yang demikian putus asa, yang demikian berlebih-lebihan takut hingga membawa putus asa daripada rahmat Allah dicela. Bahkan apabila bersangat takut oleh seseorang, hendaklah mencampur ia seseorang, dia akan takut mencampur dengan harap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja, harap, itu terjemahan daripada raja, akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu seperti cemeti yang menghalau, yang menarik, yang membawa ia takut ni akan hamba, menghalau, menarik, membawa ia takut akan hamba kepada tuah akhirah. Nak dapat keuntungan akhirah, mari daripada takut akan Allah, takut akan kemurkaan dan seksaan Allah. Dia takut inilah yang membawa hamba, yang menarik hamba kepada tuah akhirah, keuntungan pada hari akhirah. Orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tiada takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala atau menghalau kepada neraka Jahannam pula. Jadi takut ni umpama cemeti yang menghalau ia takut akan hamba pada tuah akhirah. Nak dapat keuntungan akhirah, mari daripada takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala barulah mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut akan Allah barulah dapat mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terdahulunya surah Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Zalika liman khasyiya rabbah.
Yang demikian redha Allah ni bagi mereka yang takut akan Tuhannya. Jadi untuk bertuah pada hari akhirah adalah mereka yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang Tuhan redha adalah mereka yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut akan Allah? Terdahulunya ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya innama tu dipanggil adatu hasrin. Mana sesungguhnya, hanya senya takut akan Allah daripada hambanya oleh orang yang berilmu. Innama, hanya senya, hanya senya takut akan Allah ni di kalangan hambanya adalah orang yang berilmu. Hanya senya, Tuhan kata innama, hanya senya. Tengok terjemahan dalam kitab Penuh Bagi Hati tu. Inna bahawasanya, inna bahawasanya, innama hanya senya takut akan Allah daripada hamba Allah oleh orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu tak ada takut. Hati panggil adatu hasrin. Hasar. Apa hasar? Nak sebut macam mana hasar? Maknanya faham dah hasar ni tau. Hanya senya jua tu hasar lah. Contoh gini, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, nafi isbat, hasar. Dengan makna Allah jua Tuhan, hanya Allah jua Tuhan. Itu hasar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia mendahulukan yang sepatut duduk kemudian. Hasar. Akan Allah kami sembah. Kami sembah akan Allah kalau ikut susunan ayat. Tapi kenapa Al-Quran mendahulukan ayat yang sepatutnya duduk di belakang? Akan Allah kami sembah, dengan bahawa hanya Allah jualah kami sembah, tidak pada yang lain. Itu kan hasar. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanya senya takut akan Allah daripada hambanya adalah oleh orang-orang yang berilmu. Tidak akan takut akan Allah melainkan orang yang berilmu saja yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tanpa ilmu, orang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mana ilmu ni? Ilmu dia luah, ilmu agama ni. Ilmu agama ni luah, ulama susu molek dah. Ilmu mana ke ilmu yang wajib fardu ain, yang mandatori, yang tak oeh dah. Mana ilmu yang fardu kifayah, mana ilmu yang sunat kita mempelajari. Ada balik semula pada ilmu. Ada. Kemudian radhiyallahu anhum, dapat redha Allah tu, radhiyallahu anhum, redha Allah Taala pada mereka itu. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus solihat. Mereka yang beriman dan mereka berenggawi amal soleh. Orang beriman soleh ni lah yang dapat tuah akhirah. Anak beriman ni lah kemah fardu ain tauhid. Nak beramal soleh kemah fardu ain fiqh dan tasawuf. Amal soleh taat zahir, taat batin dengan ilmu. Semayang dengan ilmu. Taat batin dengan ilmu. Taubah asasnya ilmu. Takut asasnya ilmu. Zuhud asasnya ilmu. Nak membersihkan hati dari riya, ujub, takabur, asasnya ilmu. Untuk beramal soleh, ilmu. Barulah dapat redha Allah, barulah takut akan Allah Subhanahu wa taala, barulah dapat tuah akhirah.
Tanpa ilmu tak ada. Orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanglah orang yang tak ada ilmu ni tak kata dia tak ada ilmu, dia beranggapan dia pandai. Hak jenis jahil-jahil murakkab ni sepanjang zaman ada hak jenis jahil murakkab ni. Bagi dia belajar tu jadi satu kekurangan pula, satu kehinaan pula. Belajar je ngaku jahil, ngaku tak pandai. Belajar je satu kekurangan, satu keaiban, satu malu bagi merekanya. Sebab apa? Sebab mereka beranggapan mereka pandai. Maka rokok sujudlah. Akidah macam mana? Semayang macam mana? Hak taat maksiat batinnya macam mana? Akhirnya rokok sujud dengan akidah yang terpesong. Rokok sujud dengan pekoh tak betul. Rokok sujud dengan riak, wujud takabur. Inilah orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Debel lah. Memang handalang sungguh. Rokok sujud, perbanyakkan amal-amal sunat, tapi akidah. Lepas tu hati mengekali sifat-sifat riak, wujud takabur. Hak ni memang hak dalam kitab Minhaj. Orang yang beramal seumpama ni orang yang tidak dapat malaikat illa syaqa, malaikat kecelakaan dalam kitab Minhaj. Illa syaqa, malaikat kecelakaan. Dan penat lelah jua. Kok tunggang-tunggik tak mau belajar ni boleh apa? Boleh kecelakaan, kata Imam Ghazali. Orang yang tinggal terus perintah Tuhan tu celakalah, orang derhaka. Tapi masalah kata hak celaka juganya hak rajin buat amal tapi tanpa ilmu. Waktu jelas dah kitab Minhajul Abidin. Beramal tanpa ilmu tidak dapat malaikat kecelakaan dan penat lelah jua. Rokok sujud tu orang yang celaka. Sebab orang yang jahil ni, orang yang ditegah daripada ilmu, memang orang yang celaka. Sebab Nabi kata wa yuhramuhul ashqiya, Nabi kata, dan diharamkan, ditegahkan, dihalangkan akannya akan ilmu akan orang yang celaka. Nabi kata Allah Ta'ala akan tegah ilmu akan mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang celaka, ahli neraka. Tuhan akan tegah ilmu, tak akan pergi pada ilmu, tak akan belajar ilmu. Ada ni akan lari daripada ilmu, tak ada jalan langsung lagi daripada ilmu ni. Tak ada jalan, tak ada bahagian. Tapi apabila orang ni orang yang celaka, yang Tuhan takdirkan pada azab celaka, Allah Ta'ala akan takdirkan dia tertegah daripada ilmu. Bahagian masing-masing. Ada orang muda-muda je belajar, payah sebenarnya tapi jadi muda. Ada orang tambah, padahal kalau belajar mudah sangat, tambah, tak terbuka hati dia. Tak terbuka hati dia. Sebab apa? Tuhan sudah sesatkan. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadayqan haraja. Tuhan kata. Dan siapa yang mendaki oleh Allah, bahawa Allah menyesatkan sesiapa, Allah tak akan menjadikan dada dia sempit, sesak. Tak terbuka pun. Wajib belajar fardhu ain ni. Dah tak masuk. Dosa besar jahil fardhu ain ni, tak masuk. Kalau akidah salah buat tak ada benda lah, tak masuk. Ya ja'al sadayqan haraja, Tuhan kata. Allah tak akan menjadikan dada orang yang Tuhan kehendak dia sesat ni, dada dia akan sempit, sesak, tak nampak kebenaran. Sebab wajib pun dia tak nampak. Tinggi-tinggi dia kata aku pandai dah, mana sesat dah dia kata. Ni dah dah. Orang hak Tuhan takdirkan seumpama ni, kita cerita majlis ilmu. Orang hak seumpama tu tak boleh sandar pada takdir Tuhan, dosa besar pula. Pegangan kita sanilah, Allah yang mentakdirkan. Wa may yurid an yudillahu, dan siapa yang mendaki oleh Allah akan bawa Allah menyesatkan kasih siapa. Ini dalil perkara jahat datang dari kehendak Allah. Siapa yang Allah kehendak menyesatkan, Allah akan menjadikan dada sempit, sesak, tidak terbuka.
Kadang-kadang duduk tak boleh lari dah dalam majlis ilmu, tak boleh lari dah. Sebab apa? Malah nak keluar. Tapi tak ada. Dia tak jadi istimak pun. Dia tak jadi istimak. Hak Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an tu. Istimak. Apa istimak ni? Orang yang tuntut dengar. Isma' ni dengar. Masuk tinggal kanan, dengar. Keluar tinggal kiri. Itu isma'. Istimak ni tuntut dengar. Kun aliman. Hendaklah kamu jadi orang yang berilmu, kata Nabi. Au muta'alliman, ataupun orang belajar ilmu. Au mustami'an, ataupun jadi orang yang tuntut dengar. Ada. Istimak ni lain. Ni tuntut dengar. Terkadang duduk dalam majlis yang sama, yang tak boleh nak lari dah, dia tidak ada tuntut dengar. Dia tak peduli pun. Kadang-kadang dia main telefon, kadang-kadang dia tak main telefon pun. Zahir dia molek dia, tapi otak dia melayang-layang. Ajar apa pun dia tak dah ambil pok apa ke? Dah ambil tau. Dah ambil pok tau. Tak ada dah ambil pok, dah ambil heran. Dah ngajar ke apa tadi? Tahu. Lepas tu di situ pening lepas tu dia dah tahu je. Nak balik malah isyak nak mari pula bukan dia. Duduk jelah. Hak jenis ni Kalau isyak tak berhenti je, panas punggung. Sebab apa? Dia tak mampu. Dia tak mampu duduk situ. Tapi nak balik malah nak mari pula. Duduk dalam majlis ilmu dah. Tak masuk. Dah. Dia ambil dengar sikit, dia pening. Sebab apa? Sebut bab akidah, dia tak ada. Akidah ni tak ada. Setakat Tuhan ada tu dia pegang lah Tuhan ada. Setakat tu je lah. Jadi dia akhirnya dia tak ambil heran. Duduk majlis ilmu dah tu. Duduk nak otak dia melayang, ada orang main telefon, ada bersembang-sembang. Dia tak peduli. Dia tak ambil heran, tak ambil pok pun, tak ambil heran pun. Tak ada istimak, tak ada. Sebab apa? Tuhan haramkan ilmu kepada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Wa yuhramul asqiya, Nabi kata. Dan diharamkan akan ilmu akan orang yang syaqiyun, orang yang celaka, ahli neraka. Bahagia masing-masing. Tak seduduk pelik lah. Tapi kalau kita pakai akal kita ni jadi macam, kenapa kita tertanya-tanya tau. Kenapa belajar fadhak ni payah apa? Dengar je lah. Lepas tu belajar je lah. Tak ada orang tanya, tak ada ujian, tak ada. Bayaran pun tak ada, apa pun tak ada je. Tak ada telinga. Yalah, tak ada kata nak masuk kelas kena temu duga dulu, nak tengok buh kelas mana, tak ada. Belajar dah pun tak ada ujian langsung, tak ada. Apa payah? Ada. Kok mudah-mudah sungguh. Senang je dia belajar. Lepas tu kata kalau kita fikir kau akal kau dengan berjemaah lima waktu tu, budak sebesar tak belajar fardhu ain ni, kau dah tahu je bahagian dia. Hakikat dia gitulah. Hakikat dia gitu. Sebab tu kalau orang yang tolak ilmu, orang yang mengajar tak boleh nak terasa hati, sebab itu jalan dia. Putus asa malah mengajar. Sebab apa? Ramai orang tambuk. Tak ada putus asa. Sebab apa? Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Cuma dari segi kita mikir dengan akal, bukan setakat sembahyang waktu cukup, berjemaah lima waktu lagi. Berjemaah tu tinggi-tinggi mazhab Syafi'i kita fardu kifayah je. Pandangan muktamad sunnatul muakkadah je solat berjemaah ni. Sunat kuat tuntut je, bukan fardu kifayah pun. Tinggi-tinggi mazhab Syafi'i fardu kifayah. Fardu kifayah cukup dah dia di masjid tu kan, tu imam ada, tu bila ada, tu siap ada, lagi dah. Tapi rajin nak dapat fadilah. Tapi fardu ain, ilmu fardu ni wajib ijma' ulama. Lepas tu kenapa tak mau belajar? Tak belajar dosa besar. Dah pandai dah, belajarlah kalau betul pandai dah. Tak pandai pun. Tapi kenapa dosa besar pun tidak peduli? Akidah salah nanti dosa besar tidak peduli. Semai tak betul dosa besar pula. Pada ni hukum syarak semai tak betul, hukumnya meninggalkan sembahyang, dosa besar. Riak wujud tahap dosa besar. Maknanya juga neraka betul-betul dah. Neraka betul-betul dah. Kalau begitulah sampai ke mati. Ada ni.
Kalau begitulah sampai ke mati, memang neraka betul-betul. Tambahan pula akidah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah tu jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikuna fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang yang mensyirikkan Allah, itu jelas. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni dosa mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mati dalam syirik, wajib akal, wajib syarak neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun begitu, ceritalah tauhid ke, sifat 20 ke, tak ada. Tak masuk. Jadi kalau kita fikir akal, tak boleh fikir akal. Itulah jalanan masing-masing. Jadi nak tuah akhirah, mari daripada takut. Takut ni mari daripada orang yang berilmu. Orang yang dapat tuah akhirah, orang yang dapat redha Allah. Siapa yang dapat redha Allah? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang dapat redha Allah? Mereka yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni takut yang sebenar-benar. Jadi takut ni seperti cemeti yang menghalau. Ia takut akan hamba kepada tuah akhirah. Lepas tu saya sebut melepas tu lah, penyemok tu tak ada. Cemeti ni miak. Tak ada miak. Ada panggil penyemok? Tak ada. Sebab apa saya tulis penyemok? Ada kau. Tak ada komen dan habis. Penyemok. Ada. Tak ada panggil ni. Cemeti pada cemeti. Cemeti tu dah hak jenis macam ekor dah, macam ekor kuda tu kan. Cemeti bukan tu. Tu hak orang cemeti tu macam hak kungfu, hak rambut panjang tu dah. Tapi hak tu bukan tu. Tu kungfu rambut panjang ni. Cemeti ni dia daripada kulit dah, bukan benda. Ada benda cemeti. Hak dia pah tu. Kungfu dia dah main benda tu dah. Tu cemeti. Bukan rotan. Penyemok tak ada. Tak, saya tulis ni penyemok ni. Tak benar. Jadi seolah cemeti, takut ni yang menghalau, yang menarik, yang membawa akan hambanya kepada tuah akhirah. Nak dapat tuah akhirah, yang menghalau, yang menarik, yang bawa adalah takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun takut akan Allah menghalau, membawa, menarik akan hamba pada tuah akhirah, tetapi tiada sayupia bahawa berlebih-lebihan ia takut hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus asa. Ini kunut, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila takut yang berlebihan akan bawa pada putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana yang demikian itu, yang demikian berlebih-lebihan takut hingga membawa pada putus asa dari rahmat Allah, dicela pada syarak. Tuhan kata la taqnatu an rahmatillah, jangan engkau putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah yang begitu luas. Rahmat Allah begitu luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku ni mendahului murka aku. Kemudian apa ni? Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Tak ingat dah. Siapa ingat? Di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi sekalian perkara.
rahmat Allah ni luas. Allah Ta'ala Maha Pengampun, keampunan Allah pun luas. Kerana kerahmatan pengampunan Allah pun luas. Dia ni wa rahmati wasi'at kulla syai'. Itu ayat Quran. Dan rahmat aku wasi'at kulla syai', meliputi akan sekalian perkara. Rahmat Allah ini meliputi akan sekalian perkara. Wala taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Dan jangan engkau putus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni akan dosa sekaliannya, termasuk dosa kekufuran sekalipun, dosa syirik sekalipun. Waktu tadi Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa mereka yang menunjukkan Allah hak mati dalam syirik. Hak dalam kitab Minhajul Abidinnya sembah syirik kepada Allah 70 tahun. Bayangkan, itu dah kitab Minhajul Abidin. Syirik kepada Allah 70 tahun. Beriman sesaat diampuni sekalian dosa syirik 70 tahun. Ni syirik dia 70 tahun. Beriman sesaat sahaja diampuni sekalian dosa syirik di saat yang pertama dia beriman. Bukan kata saat pertama beriman diampuni sebahagian dosa syirik. Tak, saat pertama tu beriman diampuni sekalian dosa syirik kepada Allah selama 70 tahun. Mati selepas daripada tu syurga Allah. Tu rahmat Allah yang sangat luas. Ni bab takut akan Allah, kemudian harap. Dia apa? Bahkan bila bersangkutan takut, hendaklah mencampur ia akan dia akan takut dengan harap akan rahmat Allah. Raja, harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana khauf dan raja dalam kitab Minhajul Abidin Aqabah yang kelima, yang mana susunan dalam kitab Minhajul Abidin susunan yang cukup comel, tapi panjanglah. Panjang bicara khauf dan rojak dalam kitab Minhajul Abidin. Dia khauf dan rojak dalam kitab Minhajul Abidin bermula daripada muka surat 97. Surat 97 sampailah muka surat 111. Masuk Aqabah yang ke-6, Aqabatul Qawadih. Aqabah yang ke-6 kitab Minhajul Abidin saya mengajar di Masjid Lada Kolam. Duha pagi Rabu, pagi kemarin. Itu 114 saya mengajar. Itu Aqabah yang ke-6. Mana di Masjid Lada Kolam tu dalam berapa belas tahun tak tahulah, 13 14 gitulah. 13 14 tahun di Masjid Lada Kolam tu. Jadi masuk di Aqabah yang ke-6. Jadi hak bicara bab khauf dan rajak bermula daripada muka 97 sampai muka 111. Mana kalau kiki mari kau 20 berapa? 24 buku surat. Faham tak? Kitab Minhajul Abidin ni. Satu muka surat barangkali dengan penuh hati ni 2 muka surat. Bab penuh bagi hati ni tulisan dia kasar. Lepas tu dia punya renggang-renggang dia renggang sikit lah hak kitab penuh bagi hati ni. Mana kalau kira Minhajul Abidin dengan penuh hati ni, kalau tak tepat apa, maknanya lebih kurang 2 muka surat tu baru nak sama dengan 1 muka surat kitab Minhajul Abidin. Dia halu. Di Minhajul Abidin ke Faridah ke Munyatul Musolli ke, tulisan dia hampir sama. Kitab hak lama-lama ni lah tulisan dia hampir sama. Macam Minhajul Abidin, Faridah, Munyatul Musolli, Hidayatus Salikin, pasti sama je. Tulisan dia halus. Ada penuh bagi hati ni kitab kemudian ni. Kitab kemudian yang mana hak penuh bagi hati ni
tulisan dia besar, kemudian dia punya tulisan pula dia punya renggang. Kemudian ayat Quran ada baris, hadis ada baris, kemudian ada perenggang, kemudian ada titik. Ni hak kita hak biasanya hak disebut tadi tak ada belakang lah tu, tak ada perenggang tak ada lah. Hak dalam kitab Minhajul Bidin bicara khauf dan raja. Khauf dan raja, yang mana bila takut akan Allah ni, maka terpeliharalah daripada mengerjakan maksiat zahir dan batin. Mengerjakan maksiat zahir dan batin. Dia khauf dan raja ni dia akan mendorong kepada ketaatan. Khauf dan raja, khauf terutama sekalinya akan menjadi benteng kita mengerjakan kemaksiatan, terutama sekali kemaksiatan hak batin. Sebab bicara ni takut akan Allah. Allah ni khabir. Allah mengetahui hak batin sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Jadi kalau orang benar-benar takut akan Allah, dia akan memelihara diri daripada maksiat, terutama maksiat batin. Maksiat zahir ni kadang-kadang kita boleh tinggal kerana pandangan orang. Maksiat zahir terkadang kita boleh tinggal kerana pandangan orang. Maksiat hati macam mana? Tak ada ni. Orang yang benar-benar takut akan Allah, dia akan terpelihara daripada maksiat batin, terutama sekali riya, ujub, takabur. Orang yang harap akan rahmat Allah akan membangkitkan kepada memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana khauf dan raja ni lah pendorong kepada pekerjaan kehambaan. Yang mana kita sebagai hamba ni dua, mendirikan ketaatan dan memelihara daripada kemaksiatan. Hak ni lah apa panggil apa ni? Pekerjaan kehambaan. Hamba kita ni buat tuan suruh, tinggal tuan larang. Pendorong besarnya khauf dan raja. Itu pendorong besar kepada pekerjaan kehambaan, mengerjakan surah zahir dan batin, dan meninggal kelarangan zahir dan batin. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin dia akan bisyaralah berkaitan dengan jalan khauf dan raja ni, jalan yang sangat halus. Jalan yang sangat halus, yang amat ditakuti kebinasaan. Nak jumpa jalan adil, jalan betul, jalan tengah antara khauf dan rajak ni, dia kena balus molek. Mana antara khauf dan rajak kata Mazali sangat halus perjalanan dan sangat takut kebinasaan. Takut lebih sangat, jadi putus asa. Harap lebih, jadi rasa aman, sentosa, rasa selamat, rasa Jadi nak letak jalan adil, jalan tengah antara khauf dan rajak. Betul, jadi bicara panjang. Didatangkan 3 usul dipanggil, 3 umbi nak antara khauf dan rajak ni. Usul yang pertama didatangkan ayat taghrib dan tarhib dipanggil. Ayat Al-Quran yang menimbulkan harapan kita dan ayat Al-Quran yang menakutkan akan kita. Ayat raja, ayat khauf dipanggil. Ayat taghrib dan tarhib. Ayat yang menggemarkan dan ayat Al-Quran yang menakutkan. Yang menakutkan kita. Tuhan sebut wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan amal kebaikan. Mereka menyangka mereka telah melakukan amal kebaikan. Mereka melakukan perbuatan yang baik. Dalam keadaan merekanya beriktikad daripada iktikad yang terpesong, dan mereka yang ujub dengan amalan kebaikan mereka. Tapi mereka menyangka mereka pada masa hidup atas dunia melakukan amal-amal yang baik. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan telah terdahulu bagi kami kepada barang yang beramal mereka itu adalah amal kebaikan,
maka kami menjadikan amal kebaikan mereka haba'an mansura, debu yang bertaburan. Debu bertaburan dekat Minhaj Abidin. Terkadang engkau berpegang dengan akidah yang salah, maka amal ibadah kamu jadi debu yang bertaburan. Ada ni. Tu hak dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau boleh tengok kitab Minhajul Abidin tu comel sangatlah, boleh belajar. Kan tengok, belajar. Tengok tak ada apa. Tengok. Oh, tengok boleh tengoklah. Tapi dia memanglah pembicaraan dia cukup halus. Dalam kitab Minhajul Abidin tu. Macam mana Mazali datangkan hak menimbulkan takut akan Allah. Sebab apa? Sebab Allah ni apa ni? Perbuatan Allah, muamalah Allah serta hamba-Nya. Makna perbuatan Allah, muamalah Allah dengan hamba-Nya yang terkadang menimbulkan takut kita akan Allah dan menimbulkan harap kita akan Allah. Dia panjang cerita. Dimulai dengan cerita macam mana perbuatan Allah akan barang yang sekehendak Allah. Allah kehendak macam mana Iblis Azazil beribadah 80,000 tahun. Sehingga kan diceritakan tidak ada di bumi ni melainkan tempat tersebut pernah disujud oleh Azazil, oleh Iblis laknatullah. 80,000 tahun beribadah. Iblis ni macam malaikat juga. Dia tak ada tidur-tidur. Dia tak ada letih-letih. Dia tak ada tidur, tak ada letih. Ada ni. Jadi 80,000 tahun. Bukan 80 tahun, 80,000 tahun. Tidak ada satu ruang pun di bumi ni melainkan tempat tersebut pernah Iblis Azazil sujud. Tapi akhir macam mana? Allah perbuat macam mana? Barang sekehendak Allah. Allah perbuat Iblis Azazil akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani Iblis kata kepada Allah Taala ni, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Tengok. Ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat, nescaya la uzayyinanna lahum fil ard, aku akan mentazyinkan, menghiasi atas dunia ni. Menghiasi macam mana? Baik nampak tak baik, hak tak baik nampak baik, tu tazyin dia panggil. La uzayyina lahum fil ard, mana syaitan akan mentazyinkan, pada mempersolek ke bangga. Makna apa tazyin? Makna benda tu benda salah tapi okey je. Sebab tu kau boleh macam tadilah, jahil fadha'in tu dosa besar, okey je. Semayang apa gitu tanpa ilmu, okey je. Tengok mari mana tu rasa okey. Tekan macam mana pun nak semayang, nak ibadat ni, akidah kena betul, fiqh kena betul, hati kena ikhlas. Tapi tak apa dia rasa. Sebab apa dia rasa okey? Itu tazyin daripada Iblis. Mana Iblis sudah bersumpah, sudah berjanji di hadapan Allah dia akan mentazyinkan. Hak jahat, jahil fadha'in itu jadi baik pula. Hak belajar ni tak kenal pula. Dia bosan tengok, duk belajar, sibuk duk belajar. Ada ni. Susah, disabuk tengok. Orang seumpam ni, orang mengajar pun dia musuh. Orang mengajar pun dia umpat, orang mengajar pun dia fitnah, macam-macam dia duk kata. Dia belajar tak mudah. Dia kata macam-macam pula, biasa tu. Maknanya hak kebaikan dia nampak salah. Hak salah betul tu dia nampak kebaikan, tak apa je. Apa ni? Tazyin dia panggil Iblis. Wala ughwiyannahum ajma'in, dia akan mensesatkan sekalian illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba engkau ya Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sucikan. Mana suci yang pertama? Suci akidah. Allah tidak akan dapat disesatkan oleh Iblis. Orang yang suci akidah, suci zahir, suci batin. Inilah yang tidak akan dapat disesatkan, diperhiasi oleh syaitan, dan tidak akan dapat disesatkan oleh syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, mereka hamba engkau ya Allah daripada mereka yang engkau sucikan. Mukhlasin, yang disucikan oleh Allah. Suci yang pertama mana? Suratul Ikhlas.
kesucian akidah, hati yang pertama. Ada. Tapi iblis kata mana? Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat. Tengok. Sesat di mana? Allah yang barang kehendak Allah lah tu. Sesat iblis itu barang kehendak Allah. Iblis tahu bahawa kesesatan dia kehendak Allah. Tapi salah iblis kerana menyandarkan kejahatan kepada Allah. Orang berahi sangat menyandarkan kejahatan kepada qada Allah, itulah sifat iblis. Kita tak semayang, takdir Allah. Masa iblis juga kamu ni. Apa pula iblis? Iblis sesat dia kata Allah yang menjadikan dia sesat. Kamu tak semayang, Allah yang menjadikan. Iblis dia tu. Tapi iblis berilmu, dia tahu kesesatan dia memang kehendak Allah Ta'ala. Ada ni? Tapi manusia anak Adam ni tiap-tiap rakaat sujud 2 kali, tiba-tiba berakidah kejahatan, bukan takdir Tuhan. Oh, ni rokok sujud, iblis gelak ketawa sahaja. Iblis salah dia kerana dia menyandarkan kesesatan dia kepada Allah Ta'ala. Salah lah. Tapi hakikatnya betul lah. Allah yang menghendaki kesesatan. Wa man yurid an yudillahu. Dan siapa yang mendaki oleh Allah bahawa Allah menyesatkan, Allah yang kehendak. Jadi iblis sesat memang kehendak Allah. Itu rukun yang kena. Tapi iblis ni dia menyandarkan kesesatan kepada Allah. Itu salah. Tapi iblis yang kufur ni sekali sujud pun tak boleh, enggan. Sekali sujud pun tak boleh. Hanya sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam AS sekali saja. Tapi anak Adam ni dia punya apa? Action, dia panggil action. Apa? Iblis sujud sekali pun tak boleh. Kita sujud 2 kali tiap-tiap rakaat. Apa dah ni? Sekarang iblis sekali pun tak mau sujud. Hak anak Adam ni, okey, kita sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sebab apa tu? Orang kata apa? Nganjing ke apa? Act apa? Action ke apa? Sebab macam ni. Kan iblis kan? Oh, sombong iblis ni. Sekali pun tak mau sujud. Sekali je. Tak apa, kita ambil 2. Tiap-tiap rakaat 2 sujud. Menangis iblis. Dan ni. Tiap-tiap rakaat anak Adam sujud 2 kali, menangis iblis. Sebab apa? Dia sekali pun tak mau. Anak Adam beri 2 kali. Tengok, rokok sekali. Sujud beri 2 kali. Di antara hikmah dia gitulah. Di antara hikmah dia. Maknanya iblis sekali pun tak mau, kita beri 2. Menangis iblis. Tiba-tiba sujud 2 kali. Berakidah perkara jahat bukan datang dari Allah. Bila iblis nak menangis, iblis kelak ketawa pula. Mana? Tapi nak ceritanya, perbuatan Allah, muamalah Allah terhadap hamba ni barasa kehendak Allah yang menimbulkan takut. Macam mana iblis Tuhan perlakukan. Macam mana Bala'am bin Ba'urak Tuhan perlakukan. Macam mana Bursisa Tuhan perlakukan. Dia kerana aulia dengan Bani Israel akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan Allah yang menimbulkan takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pergi pula imbang. Macam mana Allah perbuat hak kisah tadi. Orang kafir 70 tahun. Kafir 70 tahun. Beriman sesaat diampuni sekalian dosa. Lepas tu nak kita ambil hak, dia datangkan pula macam mana Tuhan perlaku barang sekehendak Tuhan kepada tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun ni bertuhankan Firaun. Firaun ni zalim. Tukang sihir ni orang kanan. Orang kesangan Firaun sama zalim lah. Kalau Firaun zalim, tukang sihir orang kanan dia lebih zalim pun tak tahu kadang-kadang. Tetapi hanya beriman kepada amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Nabi Musa.
tidak sempat melakukan sebarang amal ibadah, dibunuh oleh Firaun, mati bukan setakat masuk syurga, menjadi ketua syuhada di dalam syurga. Ini barang yang Tuhan berlaku dengan sekehendak Tuhan, yang menimbulkan besar harapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh ni hak di dalam kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Minhajul Abidin dia mendatangkan macam mana Tuhan perbuat ikut kehendak Tuhan. Ada yang Tuhan perbuat dalam hidup dia ni, imam amal syurga. Para anbiya, para rasul, para anbiya, para aulia, para solihin, syuhada. Ni. Dia beriman beramal syurga. Ada Tuhan buat kafir sebagai mati kekal neraka. Tu orang kafir hak 3/4 ahli dunia itulah. Ada yang Tuhan perbuat permulaannya beriman, akhirnya kemudian kufur. Ada yang kufur daripada bodoh apa ketua, akhirnya beriman, mati dalam iman masuk syurga. Itu semua perbuatan Allah, barang sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak buat seumpamanya, itu kehendak dia. Tapi hak Tuhan perbuat asalnya beriman, akhirnya kufur, menimbulkan takut kita akan Allah. Sekarang alhamdulillah belajar beriman, beramal, lagi akan datang kita tak tahu, menimbulkan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ada menimbulkan takut. Tapi kita sangat mengharap, sebab kita belajar beriman beramal, hak jahil, hak kufur, hak maksiat, akhirnya molek-molek ada, Tuhan bagi taufik hidayah, jadi molek. Jadi kita ni Tuhan takdir sekarang belajar beriman beramal, harapan kita Tuhan kekalkan sampai kita mati. Gitulah. Kena capu pula dengan harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut dan harap. Dan kitab Minhajul Abidin dimulai dengan apabila betul bagimu jalan akidah betul, jalan amal soleh, taat zahir, taat batin pun betul, ilmu lekmah, barulah timbul takut akan Allah dan harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara ni pun depan ni saya ada buat kitab Minhajul Abidin, ambil poin-poin dia lah, dan saya memang ada buat catatan. Catatan satu-satu poin tu saya ada buat catatan lah. Jadi daripada surat 97 sampai surat 111. Memang susunan dalam kitab Minhaj, Imam Ghazali kata mana? Tartiban ajiban, kata Imam Ghazali. Susunan yang luar biasa, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata ke kitab siapa ni? Kitab dia sendiri. Angkat kita sendiri. Boleh ke? Boleh lah. Sebab nak menggemarkan orang belajar. Orang kata masuk baku, angkat sendiri lah dah. Dah yang menyatakan kitab Minhaj ni tartiban ajiban, susunan yang luar biasa. Siapa kata? Tuan dia, Imam Ghazali yang kata. Dah, dia puji kitab dia. Malah dia puji kitab dia lah. Itu bukan setakat dibenarkan pada syarak. Bahkan kalau boleh menggemarkan orang, dituntut pada syarak. Macam orang tulis buku lah. Dalam buku kami ni dengan dalil yang kemah, dengan hujah yang mantap ditulis. Ke macam mana tulis buku? Buku saya ni komang-komang je, tak ada nilai pun, beli buat rugi habis duit je buku saya ni. Ada orang tulis buku gitu. dia ni apa permulaan, perakatan apa depan tu. Buku saya tak ada pakai, buku saya ni. Tulis tu. Lepas tu dia beli, bazir duit. Ada tu orang buku kata gitu. Tapi Mazali kata kitab Minhaj yang tartiban ajiban memang betul sungguh. Susunan yang sangat luar biasa. Macam mana Mazali tekan bab ilmu di Aqabah yang pertama. Penekanan Mazali tu, macam mana orang yang beramal tanpa ilmu kecelakaan, celaka. Yang mana Allah Ta'ala mengharamkan ilmu kepada orang yang Tuhan takdirkan pada azab orang yang celaka. Orang celaka ni kadang-kadang bawa pula kecelakaan kepada anak bini, bawa jalanan yang sama tanpa ilmu.
Orang yang celaka ni kadang-kadang dia mencelakakan orang lain pula. Dia nak berperanan pula dia orang yang celaka. Orang ni pun orang noh. Orang beramal tanpa ilmu, majalah kata tidak ada melainkan kecelakaan, penat, lelah juga. Jadi nak timbul takut dan harap, betul jalan terlebih dahulu, akidah betul, amal zahir batin pun betul. Jadi kena capur antara takut, capur dengan harap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sayugia, nak capur ni banyak mana pula ni, nak bagi banyak mana. Dan sayugia bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Adapun orang yang taat yang tiada maksiat, maka sayuginya sama banyak antara takutnya dan harapnya. Kalau seseorang ni dosa pun tak nak jaga lagi, dosa mata, dosa telinga, apa semua, dia kena lebih takut daripada harap. Orang yang taat yang tak ada maksiat, ini orang-orang yang tinggi di sisi Allah, taat semata-mata, terpelihara daripada maksiat. Ini di kalangan aulia-aulia ilah. Mereka lebih harap daripada, mereka sama berat antara takut dan harap. Kita orang kebanyakan ni orang yang masih lagi mengerjakan dosa, maka kena lebih kuat takut daripada harap. Dan ada ketika pula kena lebih kuat harap daripada takut. Contohnya apabila sampai masa uzur, sakit dah tua-tua, dia kena lebih banyak harap daripada takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nak capur ni, sebab tu nak kita minhaj, jalanan khawdarajah, jalan yang halus, nak letak jalan adil, jalan betul antara khawdarajah ni. Jalan adil, jalan betul ni tak mesti sama. Adil ni tak mesti sama, jalan betul tak mesti sama. Adil contohnya, kalau pusaka lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, itu jalan adil. Adil apa gitu, tak sama banyak, itu adil. Jadi khawdan rajak pun jalan adil ni macam mana? Ada jalan adil sama, ada jalan adil lebih banyak takut. Jalan adil, jalan betulnya kena lebih banyak harap. Jalan adilnya ada sama, itu jalan adil. Nak letak jalan adil tu, macam kata jalan yang sangat halus, yang banyak kebinasaan daripada jalan khauf dan jalan harap, yakni rajak, harap akan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.